中秋节。Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Lai Fufa selaku pensyarah Bahasa Mandarin Komunikasi 2. Saya Sherry Anak Joni bersama rakan-rakan kumpulan saya akan membincangkan budaya Cina yang bertajuk Perayaan Pertengahan Musim Nurul ataupun dikenali sebagai Zhongqiujie dalam bahasa Mandarin. Perayaan Pertengahan Musim Nurul merupakan adat yang menjadi budaya kaum Cina. Nama perayaan ini diambil berdasarkan fakta Cina kuno dan sentiasa diraihkan pada pertengahan musim nurul. Perayaan ini juga dikenali sebagai pesta bulan kerana ketika itu bulan adalah sangat bulat dan terang. Orang Cina percaya bahawa pergerakan bulan mempunyai hubungan yang rapat dengan perubahan musim dan pengeluaran pertanian. Dalam tradisi kalender lunar Cina, bulan ke-7, bulan ke-8 dan juga bulan ke-9 merupakan musim nurul. Iaitu dalam video ini kami akan membincangkan tentang asal-usul, tradisi, simbolik dan juga kepentingan perayaan pertengahan musim nurul. Nama saya Nur Adila binti Ismail. Jadi saya akan menceritakan tentang asal-usul perayaan pertengahan musim nurul. Perayaan pertengahan musim nurul ataupun Zhongqiujie ini telah bermula sejak 3000 tahun yang lalu pada dinasti Zhou. Pada ketika itu, kebanyakan maharaja akan memuja bulan ketika musim menuai kerana mereka percaya bahawa amalan itu akan memberikan hasil tuaian yang banyak pada tahun berikutnya. Aktiviti ini seterusnya menjadi amalan kepada dinasti Tang dan juga dinasti Song. Pada dinasti Tang, memerhati bulan menjadi aktiviti popular di kalangan orang atasan dan kemudiannya oleh rakyat jelata. Dinasti Song mengisytiharkan hari tersebut sebagai perayaan kuih bulan sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang telah berusaha keras dalam penuaian. Legenda yang berkaitan dengan perayaan pertengahan musim nurul ini adalah kisah Chang'e. Zaman purba, 10 matahari yang mempunyai harta yang sangat melampau membuatkan kehidupan penduduk sangatlah sukar. Hao Yi adalah pahlawan yang berjaya menghapuskan 9 daripada 10 matahari itu menggunakan sati panah dan menyelamatkan penduduk daripada kepanasan. Hao Yi sangat disanjung ramai dan Peng Meng merupakan salah seorang pelajarnya yang datang untuk belajar dari kepahlawanannya. Hao Yi kemudiannya berkahwin dengan seorang wanita cantik bernama Chang'e dan hidupnya sangat bahagia. Pada suatu hari, Hao Yi tersampak dengan Ratu Syurga iaitu Wang Mu ketika dalam perjalanan berjumpa kawan beliau. Wang Mu menyampaikan kepadanya elixir yang jika diambil akan menyebabkan dia diangkat ke syurga dan menjadi Tuhan ataupun dewa. Hao Yi membawa ubat pengasih itu ke rumah dan memberikannya kepada Chang'e untuk dijaga olehnya. Malangnya, Peng Meng dalam diam melihat situasi tersebut. 3 hari kemudian ketika Hao Yi keluar memburu, Peng Meng bergegas menyuruh Chang'e mengeluarkan elixir dan memberikan kepadanya. Chang'e yang keseorangan bimbang dan terus minum obat pengasih itu dan terus terbang keluar dari tingkap menuju ke langit. Hao Yi berasa sedih dan keseorangan lalu dia menjerit nama Chang'e ke langit dengan harapan Chang'e akan pulang. Dia kagum melihat sesuatu yang kelihatan seperti isterinya muncul di bulan. Beliau belajar membuat kuih kesukaan isterinya untuk diletakkan di altar dan menawarkannya sebagai korban. Selepas mendengar Chang'e telah menjadi dewi, penduduk kampung turut menawarkan kuih bulan sebagai korban kepada Chang'e untuk berdoa bagi kedamaian dan juga nasib yang baik. Sejak daripada itu, adat mengorbankan ke bulan telah tersebar di kalangan orang Cina sebagai satu budaya yang mendatangkan nasib yang baik dan juga kedamaian. Saya Serina Syafiqah binti Barudin. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang beberapa tradisi ataupun adat yang masih lagi dilakukan oleh masyarakat Cina di seluruh dunia maupun masyarakat Cina di Malaysia sewaktu perayaan pertengahan musim nurul. Antara beberapa tradisi yang masih lagi diamalkan oleh masyarakat Cina pada hari ini iaitu tradisi membuat kuih bulan dan memakan kuih bulan bersama mereka yang tersayang di bawah cahaya bulan. Tradisi kedua yang dilakukan oleh masyarakat Cina sewaktu perayaan pertengahan musim nurul iaitu mengadakan perarakan tanglong, membuat persembahan tarian naga dan persembahan-persembahan lainnya pada malam perayaan pertengahan musim nurul. Masyarakat Cina bukan sahaja mengadakan perarakan tanglong, malah mereka juga memasang
Ang Tanglong di rumah-rumah mereka, di tempat kerja maupun di tempat awam. Seterusnya, tradisi ketiga iaitu tradisi penyembahan bulan. Tradisi penyembahan bulan ini di mana mereka akan menyediakan pelbagai jenis makanan, buah-buahan dan kuih-muih. Antaranya ialah kuih bulan untuk upacara penyembahan. Upacara penyembahan bulan ini sudah semakin dilupakan oleh kebanyakan masyarakat Cina, namun masih ada lagi masyarakat Cina yang masih melakukan upacara penyembahan bulan ini. Seterusnya, tradisi keempat yang dilakukan oleh masyarakat Cina sewaktu perayaan pertengahan musim luruh iaitu mewujudkan mesbah dan membakar kemenyan sebagai tanda menghormati Dewi Cina Bulan dan juga Dewa Tahun lain. Yang terakhir yang ingin saya kongsikan ialah masyarakat Cina akan berkumpul bersama ahli keluarga mereka pada malam perayaan pertengahan musim luruh untuk makan malam bersama. Nama saya Nur Ainabilah binti Saizi. Apakah simbolik bagi Chong Chiu Jie? Chong Chiu Jie membawa simbolik iaitu cahaya yang terang dan bulan mengambang penuh dengan diterangi Teng Long dan juga dikenali sebagai pesta perpaduan kerana bulan penuh akan muncul di langit. Seterusnya, apakah kepentingan Chong Chiu Jie? Pertama sekali, Chong Chiu Jie dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga dan saudara mara. Sebagai contoh, kuih bulan boleh dijadikan sebagai buah tangan untuk dihadiahkan kepada saudara mara. Yang kedua, Chong Chiu Jie dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mengekalkan tradisi. Perayaan kuih bulan merupakan adat yang diwarisi dari nenek moyang dan sempena menyambut kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan. Yang ketiga, perayaan kuih bulan juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Seperti yang kita ketahui, kuih bulan telah menjadi satu jenis makanan yang popular dan digemari oleh orang ramai. Sebagai contoh, harga kuih bulan semakin tinggi dan kalau ada lebih intinya seperti kuning telur masing, maka akan mencecah puluhan ringgit. Seperti yang semua tahu, perayaan kuih bulan atau disebut sebagai Zong Chiu Qi merupakan salah satu pesta yang diadakan di China semasa pesta pertengahan musim luruh. Pesta ini di mana merupakan salah satu istiadat korban yang diwarisi oleh rakyat China. Pesta pertengahan musim luruh ini juga diraikan di pelbagai negara mengikut adat mereka sendiri, seperti di Vietnam disebut sebagai Tet Trung Thu, di Malaysia, Singapura dan Indonesia disebut sebagai Pesta Tanglong ataupun Lantern Festival, di Jepun Tsukimi dan di Cambodia Sempia Prechki. Setiap negara dan etnis Cina merayakan perayaan kuih bulan ini dengan cara yang berbeza, namun tujuannya tetap sama, iaitu untuk memperjuangkan keamanan dan mengeratkan perpaduan. Jadi, sambutlah perayaan yang bermakna ini bersama-sama tanpa mengira bangsa atau agama serta menikmati kelazatan kuih bulan sambil melihat purnama di malam hari. Presiden Persatuan Tionghoa Johor, Datuk Seri T. Kim Chai berharap program seumpama ini dapat diteruskan pada masa hadapan sekaligus mengekalkan kebudayaan masyarakat Tionghoa kepada generasi akan datang.